kebenaran nak ajar anak-anak muda apa itu COVID-19. Dan kenapa kita tak boleh keluar berjalan-jalan. COVID-19 ni adalah virus yang boleh membuatkan kita sakit. Jahatnya dia. Antara tanda-tandanya ialah demam, sakit tekak, batuk dan susah bernafas. Walaupun belum cukup hujung bulan. Untuk elakkan dari terkena virus ni, kita kenalah selalu basuh tangan dengan sabun. Dan kita perlu elakkan dari pergi berjalan-jalan. Kalau kita keluar, nanti kita sakit. Lepas tu, kita akan jangkiti orang lain. Betul tu, wahai anak muda. Kebenaran tak suka menjangkiti dan disakiti. Bahayanya. Kita kena duduk rumah. Barulah virus ni tak dapat jangkiti kita. Dan yang lebih penting, dia tidak dapat merebak. Biar dia forever alone. Elakkan dari bertemu dengan COVID-19. Tak payah jalan-jalan. Jimat duit kebenaran. Ya, itu tadi paparan Papa dan juga Pipi, klip yang diterbitkan oleh Monster berkaitan dengan duduk diam-diam jauhi COVID-19. Menarik sekali. Ini antara kata pun inovasi dan kreativiti rakan-rakan Monster Studios yang kita biasa dengan watak-watak Bobo-Boy, watak Yaya, watak Papa, Pipi dan sebagainya. Dan hingga hari ini, video hari ini yang sudah pun diterbitkan ini sudah mencapai hampir 3 juta tontonan di YouTube. Begitu menarik sekali. Tahniah kepada Monster Studio. Dan di Skype sekarang saya bersama orang kuat Monster Studio iaitu saudara Nizam Razak. Apa khabar Nizam? Baik. Masih sioman ketika PKP ni? Masih waras lagi. Alhamdulillah. Ni dah masuk minggu keempat, pastinya macam-macam berlaku di rumah itu. Tetapi apa pun tahniah kepada Papa dan Pipi kerana satu terbitan Monster yang begitu kreatif. Komen awal Nizam Razak. Kita memang sangat bersyukur. Bukan setakat sebab sambutan yang baik, tetapi kita lihat macam watak-watak Papa, Pipi, Bobo, Yaya ini mempunyai pengaruh yang sangat besar. Jadi pada awal isu COVID-19 ni kita fikirkan mesti ada pendekatan dari segi kanak-kanak. Macam mana kita nak menyampaikan informasi pada kanak-kanak. Ya. Sebab saya difahamkan kan masa awal COVID-19 ni masa tu cuti sekolah. Ya, jadi betul. ramai kawan-kawan saya kata macam anak-anak mereka ni dah nak ajak pergi keluar rumah. Jadi saya fikir eloklah kalau kita buat video PSA yang bercakap tentang apa bahaya bila kita keluar di rumah lah. Jadi itu yang idea datang untuk buat PSA duduk diam-diam jauhi COVID-19 ni. Dan selepas tu kita teruskan juga dengan pesanan khas PKP dan kita ada air cuci tangan dan sebagainya lah. Siapa di sebalik semua idea kreatif ini di dalam Monster Studio? Kita ada tim kita, tetapi sebab Papa dan Pipi ni memang sangat dekat dengan saya sendiri sebab saya sebagai suara Papa Zola juga. Dan juga inilah suara sebenar itu anak saya. Ya. Berapa lama proses pembikinan 3 PSA yang sudah pun berada di YouTube sekarang? Kita setiap video dah lebih kurang dalam 2 hingga 3 minit. Tetapi sebagaimana yang mungkin orang ramai tahu, animasi ni satu proses yang sangat sukar sebenarnya. Ya. Jadi selepas isu COVID, kami terus tulis skrip dan tempoh dalam setengah hari macam tu. Dalam tak sampai dah 2-3 jam saja. Kemudian kita terus buat production. Tetapi kita memang kena work from home. Jadi itu saya nak tanya tu. Bagaimana animator Monster bekerja, sama ada duduk di pejabat di Cyberjaya ataupun dari rumah? Memang ber rumah. Memang ber rumah, cuma kita pakai sistem remote desktop di mana PC dekat office buka. Okey. Dan kita remote daripada rumah lah. Sebab bagi kami penting sebab ini adalah satu watak yang popular, watak yang boleh menyampaikan information dari segi wavelength kanak-kanak dan juga wavelength family, keluarga. Jadi memang saya cakap pada tim saya, macam mana pun kita kena set up proses ini cepat-cepat supaya kita boleh menghasilkan PSA ni supaya kanak-kanak faham, supaya ibu bapa pun boleh faham. Supaya information sangat penting dari segi PSA ni. Bagi ibu bapa yang mungkin tidak biasa dengan watak Papa, Pipi, kerana ini siri yang begitu popular di televisyen dan juga di YouTube, begitu juga dengan watak Bobo Boy.
dalam apa pun siri, sama ada di televisyen ataupun Bobo Boy the Movie. Jadi adakah ini sebenarnya satu kata pun pelan pemasaran Animonstar juga dalam masa yang sama kita menggerakkan keprihatinan masyarakat terhadap bagaimana kita boleh strategik bersama melawan COVID-19 ini, Nizam Razak? Kalau kita lihat bagi Animonstar, memang selalunya bila ada isu-isu yang sebegini, memang kita bukan melihat pada populariti. Ya. Tetapi memang ini membantulah populariti watak itu sendiri. Sebab kita selalu kata, animasi ni, watak ni bukan setakat dalam bentuk hiburan. Bukan setakat watak yang untuk kita gelak tawa sahaja. Sebab Boy, Papa, Pipi, Yaya ni perlu lagi memainkan peran yang lebih besar. Jadi kalau ada isu-isu yang sebegini, sebagai semana mampu yang kita perlu buat untuk membantu menyampaikan mesej yang bagus, kita akan cuba buatlah. Dan Alhamdulillah memang dari begitu orang pun suka, dan saya nampak pun orang memang meminta lagi apa lagi. Contoh nanti kemudian kalau ada isu-isu lain, orang minggu ni kita nak cuba pasal denggi pula. Macam mana kita risau pasal COVID, tetapi juga kita perlu tengok juga denggi isu macam mana. Jadi banyaklah kita gunakan PSA ni untuk mendidik masyarakat. Antara yang menarik apabila saya tonton PSA duduk diam-diam jauhi COVID-19 itu, digambarkan apabila jika kita keluar dari rumah, kita ataupun kita keluar masuk dari rumah, kita akan dijangkiti dengan virus COVID-19, dan ditunjukkan dengan jelas bagaimana animasi virus itu bakal dijangkiti oleh orang di sekeliling kita di dalam rumah. Sebab itu orang di dalam rumah itu mungkin berziarah ke rumah sebelah atau rumah jiran ataupun rumah keluarga akan dijangkiti. Jadi itu satu gambaran yang begitu jelas bagaimana anak-anak dan juga orang dewasa, kalau yang tak faham-faham sampai sekarang itu, dapat ataupun dapat menerima cara animasi itu dipertunjukkan. Jadi komen Nizam tentang itu. Ya, kalau kita tengok lagi segi info ataupun maklumat yang diberi, kadang-kadang kita orang kata diletakkan dengan banyak sangat teks kan. Ya, saintifik kan. Saintifik dan juga terlampau statistik. Jadi kita sebagai syarikat animasi, kita melihat dari segi macam mana kita menyampaikan dengan cara yang mudah dipahami untuk budak-budak dan juga untuk orang dewasa juga. Sebagai contoh, nenek saya, dia tanya saya macam, COVID ni apa sebenarnya kan? Nama pun dah pelik kan, COVID kan? Nama pun, betul, nama dah pelik. Dia kata tak nampak, benda ni tidak nampak. Jadi anak-anak saya pun sibuk nak keluar berjalan. Kenapa tak boleh keluar jalan? Jadi kita gambarkan dari segi visual, di mana kalau mereka ni keluar, COVID tu menanti. Maknanya jadi bentuk dia kan. Jadi itu membuatkan orang senang faham. So, oh macam ni lah. Walaupun virus tu adalah sebesar begitu dalam PSA tu. Tetapi mereka faham. Kalau keluar akan berjangkit. Dan bila mereka dijangkiti, akan dijangkiti pula oleh orang lain. Jadi mereka faham dan terus tak berani nak keluar. Anak saya terus tak berani nak keluar. Begitu berkesan sekali. Nizam, satu lagi antara adegan dan Papa dan Pipi apabila Papa dan demam berselimut atas couch ataupun sofa di depan bilik living hall tu. Pipi tanya, kenapa Papa? Papa kata Papa sakit biasa. Nampak Papa bersin. Ini tak ada masalah, ada ubat. Ubat yang ditunjukkan adalah minyak gamat. Jadi ini antara kata pun stigma masyarakat apabila kita melihat isu COVID di luar sana, apabila mereka yang tidak memberitahu secara jelas perjalanan mereka, ke mana mereka pergi, tidak declare lah status kesihatan mereka kepada petugas kesihatan. Jadi apabila ubat gamat tu ditunjukkan, saya betul, itulah antara fobia masyarakat apabila mereka takut ke hadapan untuk berterus terang. Jadi ubat gamat dan juga stigma masyarakat tentang COVID ini ditunjukkan dengan baik sekali. Komen Nizam tentang itu. Ubat gamat ni memang rapat dengan masyarakat kita ya. Macam kalau saya pun lupa ke apa, memang ubat gamat lah. Cuma dalam keadaan COVID-19 ni, dia bukan boleh diubati dengan ubat gamat saja. Jadi memang kita perlu mendengar nasihat daripada pihak kesihatan. Bagaimana kita nak mengatasi. Macam kita kena kenal tanda-tanda seperti ada apa? Tanda batuk, tertema, demam. Jadi memang kita tak boleh guna cara yang mudah. Kata macam apa pun kita minyak gamat. Jadi kena jumpa doktor kalau gejala-gejala keputusan lah. Ya. Kita ni ialah macam kita ambil paracetamol lah. Apa juga penyakit pun ambillah paracetamol, demam ke, sesama ke, stres ke, semua paracetamol. Begitu juga dengan minyak gamat keluaran dari Langkawi misalnya. Okey, bergerak ke hadapan. Adakah
siri PSA ataupun pesanan khidmat masyarakat keluaran Monster ini akan ada lebih catchy dalam siri-siri berikutnya, kerana kita tahu rakyat semakin tertekan, tetapi kita tidak ada pilihan sekarang, Nizam. Mungkin PKP ini ataupun MCO ini akan dilanjutkan hinggalah musim bulan Ramadan kita yang menjelang tiba. Begitu juga musim Idul Fitri kita selepas itu. Jadinya ini waktu-waktu yang begitu kritikal untuk rakyat kita yang mungkin mengharapkan sedikit kelonggaran. Kita memang sudah ada perancangan untuk bulan puasa dan raya. Kita ada lagu, kita ada episod. Memang akan berterusan sampailah raya, sampailah daripada puasa hinggalah ke raya. Cuma yang menariknya, saya ada satu episod yang kita dah tulis dan kita dah buat. Yeah. Episod dia berkaitan dengan mereka pergi ke bazar Ramadan. Jadi episod terpaksa di-cancelkan lah. Sebab dibatalkan sebab kita tak nak menggalakkan orang atau orang question kan kenapa tak boleh pergi ke bazar Ramadan sebab yang berhimpun. Jadi memang kita ada setengah episod yang kita terpaksa ubah ataupun kita batalkan. Sebabkan tidak sesuai dengan keadaan sekarang lah. Tapi memang saya mengharapkan untuk orang tua kita dalam MCO ni duduk di rumah, kita tension, kita mungkin agak tegang dengan keadaan di rumah. Jadi inilah tugasnya animasi, inilah tugas hiburan. Bukan sekadar kita bergelak tahu, tetapi untuk memberikan information yang dari segi kata casual, dari segi orang boleh menghiburkan, boleh berhibur sambil mendapat informasi lah. Jadi setiap minggu akan ada insyaAllah Papa Pipi. Watak Papa Pipi dalam ketika ini, dalam kita menghadapi MCO dan juga cuba memutuskan rantaian COVID-19 ini begitu berkesan. Kerana itulah nilai masyarakat kita yang berlandaskan keluarga dan juga ikatan keluarga yang begitu kuat. Apatah lagi sekarang kita dipaksa perap duduk di rumah. Jadi kita banyak masa untuk berinteraksi. Adakah juga Papa dan Pipi mungkin juga akan ada watak adiwira kita, boy akan dimasukkan untuk memastikan isu-isu di dalam rumah itu tidak berlanjutan seperti isu stres, ataupun bertengkar suami isteri dengan anak dan sebagainya. Maklumlah dah duduk lama dalam rumah. Walaupun kita mengharapkan semua rakyat Malaysia gembira, kurangkan stres, tetapi nak ataupun tidak, pastinya ada sebilangan ataupun sebahagian masyarakat kita akan menghadapi situasi tegang, rumah tidak selesa, anak akan lebih memberontak menghadapi tekanan sebegini dan sebagainya, di mana mungkin Adwira, boy ke ataupun Papa Pipi akan masuk memberikan sedikit ketenangan ataupun seumpamanya, Nizam. Kita memang akan terus menghasilkan animasi sepanjang tempoh PKP ini hinggalah raya untuk menghiburkan orang ramai. Dan kalau kita tengok pada 27 hari bulan kotak silap saya, kita menayangkan Bawa-Bawa Video lebih awal. Okey. Kita sebenarnya rancang dalam bulan 6 tetapi kita tayangkan bulan 3 sebab kita berbicara dengan pihak TV, pihak Astro untuk mengawalkan sebab kita faham orang mungkin dalam keadaan ketekan, orang perlukan hiburan, jadi mengawalkan. Perlukan kandungan-kandungan yang menarik di rumah, ya? Ya, betul. Memang rating pun tinggi, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang saya risaukan sekarang ialah kita sedang menghadapi masalah COVID-19. Tapi insyaAllah benda ni, perkara ini akan dapat kita atasi. Cuma bila kita tak tahu lagi. Tetapi apa yang merisaukan saya sebagai seorang usahawan juga dalam bahagian SME, kita risau dengan keadaan ekonomi kita. Jadi kita mungkin insyaAllah saya tengah berbincang dengan tim saya bagaimana kita hendak membantu dengan menggunakan watak-watak kita untuk mempromoti produk-produk tempatan. Alhamdulillah. Untuk mempromoti sebagai contoh tempat-tempat lokasi-lokasi turisme dalam negeri bila COVID-19 ini dah berakhir nanti. Memang kita sudah rancangkan. Kalau kita tengok Flyway Jaya mendapat sambutan yang bagus dan digunakan oleh kerajaan Jepun untuk mempromosikan Jepun kan, Jaya itu sendiri. Tetapi kita fikir okey, why not kita buat Bawa-Bawa dan kawan-kawan dia promosi pula dalam negeri. Tanpa insyaAllah kita tak ada nak minta bayaran, kita just hanya nak menolong. Sebab bagi saya Bawa-Bawa Jaya ni bukan kata watak yang animasi saja. Dia lah watak yang boleh membantu
ekonomi, menampakkan mesej-mesej yang bagus dalam keadaan kita PKP dan sebagainya lah. Nizam antara penerbit animasi yang awal meneroka bidang animasi popular di negara kita. Sebab itu watak Bobo Boy sudah pun tersebar di seluruh dunia dan mendapat rating yang hebat sama ada melalui televisyen dan juga di layar perak. Tetapi apabila COVID-19 ini berlaku, pastinya rakan-rakan digital, Monster dan juga animator dalam industri animator di negara kita akan terkesan. Jadi bagaimana studio berhadap dengan semua isu ini? Memang kita jangkakan kalau isu COVID-19 ini berterusan, ia akan memberikan impak kepada syarikat dan kepada perniagaan kami lah. Dari segi negatifnya, sebab kita tengok sebagai contoh, kita memang tahun lepas merupakan sebagai tahun animasi Malaysia kan 2019. Betul. 3 animasi mengutip lebih kurang 90 juta lebih. Bayangkan, ya. Tetapi tahun ini saya rasa mungkin akan sukar untuk 2 tahun ini sebab mungkin orang akan berjaga-jaga untuk keluar ke tempat public gathering mungkin. Tapi kita tahun ni lah kita risaukan. Jadi macam mana kita kena ada strategi yang berbeza lah macam mana kita nak pergi ke bahagian sinema. Lagi satu lagi, animasi ni bukan setakat kita buat IP kita sendiri, tetapi ada juga syarikat-syarikat, kawan-kawan kita yang membuat servicing untuk syarikat-syarikat di barat, ada juga di Jepun. Jadi mungkin mereka akan terkesan juga sebab COVID-19 ni bukan setakat isu hanya di Malaysia sahaja, malah satu dunia kan. Ya. Memang akan terputus. Tapi ada berita baik juga. Sebab bila orang duduk rumah beramai-ramai, permintaan dari segi konten tu meningkat. Kalau kita tengok lagi mana pihak TV, pihak OTT, mereka memerlukan lebih banyak konten. Jadi ini mungkin peluang untuk syarikat-syarikat animasi yang mempunyai produk untuk menjual produk-produk mereka lah. Tetapi ini tidak boleh berpanjangan lah. Kalau berpanjangan, ia akan mengacau kita punya ekosistem digital dan sebagainya. Sebagai syarikat yang berlatar belakang teknologi dan juga digital ini, bagaimana Nizam juga boleh merasakan inilah masanya reset ekonomi negara kita, terutamanya dalam industri IKS dan juga SME yang boleh kita gembelengkan pada ketika ini, dan apabila keadaan sudah pun sedikit lega ataupun tenang selepas COVID-19 akan kata pun berkurangan, kita boleh melakukan lonjakan besar dalam ekonomi digital ini. Pandangan Nizam, kenapa perlu sekarang kita bersedia untuk mengubah lanskap ekonomi? Kalau kita tidak lakukan sekarang, kita akan terus ketinggalan. Pandangan Nizam. Pada pandangan saya, kita setelah sekian lama kita nak berpindah daripada community based ekonomi kepada knowledge based ke ataupun kita punya IT based lah. Ini saya rasa maksudnya yang mungkin kalau kita dapat recover cepat negara kita boleh ada head start dari segi mempersiapsiagakan untuk mempersiapkan barang-barang produk-produk kita dalam bentuk digital. Jadi ketika negara lain mungkin masih lagi sedang recover, kita dah stabil dan kita boleh supply konten lebih cepat. Kita boleh supply barangan-barangan digital yang lebih cepat. Setiap perkara saya percaya walaupun banyak buruknya, mesti ada baiknya. Jadi kita dari segi usahawan ni, saya rasa memang usahawan Indonesia ni hebat-hebat. Kita mesti berfikir secara positif, mencari jalan di mana ada peluang. Sebagai contoh masa digital, sekarang kita tengok penghantaran, menggunakan online dan sebagainya, konten digital sekarang ni kalau kita dapat set up work from home, kita akan dapat terus supply konten kepada seluruh dunia. Ya, tetapi apa syaratnya? Apa syarat yang perlu kita penuhi sekarang? Kerana kita juga dengar keluhan dalam bidang pendidikan, kita masih ada hiccups. Bagaimana Kementerian Pendidikan sukar untuk melaksanakan e-learning ataupun pelajaran dalam talian kerana sistem yang kita buat selama ini tidak uji sepenuhnya, tetapi apabila kita mahukan sekarang banyak kekurangan dan juga kecacatan, apatah lagi apabila kita melihat lapisan masyarakat kita berbeza-beza. Tak semua orang ada peranti mudah alih, tak semua orang ada wifi di rumah, tidak semua orang ada 4G talian di rumah mereka. Jadi itu kita lihat kekurangan. Sebagai ahli perniagaan dan juga melihat industri digital perlu diperkukuhkan, apa syarat yang perlu kita beri perhatian sekarang, Nizam? Saya rasa antara syarat utama ialah infrastruktur lah. Sebab macam Haji Nazir cakapkan tadi,
kalau kita boleh menghasilkan animasi ataupun peranti, aplikasi dan sebagainya, tetapi kalau kita punya kemudahan daripada infrastruktur tu tak ada untuk kita sampaikan, dan memang akan ada gangguan dari segi pembelajaran digital ni lah. Itu kita kena ada. Nombor dua, memang sekarang ni memang saya tak rasa satu dunia pun bersedia untuk membuatkan e-learning. Kita selama ni kita menganggap e-learning ni sebagai sampingan untuk secondary. Tetapi sekarang kita perlu mengambil dia sebagai primary. Jadi saya rasa semua satu dunia sedang struggle bagaimana kita nak belajar pada rumah. Tetapi ini satu perkara yang mungkin jika ada syarikat yang berjaya untuk solvekan masalah ini, maka dia boleh berjaya dalam bahagian pembelajaran digital, e-learning dan sebagainya lah. Dan saya tengok mungkin inilah animasi pun boleh memasukkan watak-watak dari segi e-learning dan sebagainya lah. Nizam, kita tahu juga bidang animasi dan juga studio ini ramai yang terlibat secara tidak langsung dan juga secara langsung, apatah lagi mereka yang berstatus self-employed ataupun freelancers. Kalau kita lihat betul Hollywood sudah pun gusar jika COVID ini berterusan, begitu juga dengan Silicon Valley, begitu juga dengan Bollywood, dan pastinya sebagai orang kreatif, apa gegaran yang perlu kita resap sekarang pada ketika ini, tetapi dalam masa yang sama kita perlu prihatin pada mereka-mereka yang sedang bergelut sekarang ini? Saya rasa dari segi freelancer ataupun syarikat-syarikat yang membuat servis dan mengambil servis daripada luar, untuk tempoh 1 bulan ni mungkin job tu masih ada ya. Tetapi selepas ini yang akan lebih merisaukan, sebab bila perintah PKP ataupun MCO ni dilaksanakan di negara lain, mereka tidak boleh ada syuting. Jadi mereka tak ada syuting, mereka tidak boleh memberikan, for example dari segi VFX, takkan ada job. Mungkin sekarang masih ada job sebab ada filem yang sebelum ini dah pun di syuting, dah pun diambil gambarnya, dan kemudian sekarang kita kena buat proses post production. Jadi masih ada kerja lagi buat masa ini. Tetapi kalau benda ni berlarutan hingga 3 bulan dan ke atas, dia akan memberi impak yang besar kepada syarikat-syarikat yang mengambil servis daripada luar. Maknanya tak ada lagi job untuk mereka laksanakanlah. Jadi segi freelance memang akan terkesan jika ini berpanjangan. Dari package prihatin tambahan yang diumumkan oleh pihak kerajaan baru-baru ini, adakah Monster betul-betul berbesar hati dengan apa yang diumumkan itu, ataupun perlu ada juga langkah-langkah lebih baik untuk menolong IKS kita, SME kita terutamanya yang ada dalam pasaran sekarang? Saya tidak boleh bercakap tentang mewakili semua SME ataupun IKS, tetapi dari segi Monster sendiri, alhamdulillah kami bergembira, kami mengalu-alukan bantuan daripada kerajaan, dan saya pun sejak COVID pantas, kerajaan bertindak dengan pantas, bagi melalui MDAT, melalui BC, melalui TINAS, mereka melakukan survey dalam tempoh seminggu lebih mereka telah datang comeback kepada kami untuk memberi konsultasi, untuk memberi solution macam mana kita nak kurangkan impak ekonomi. Jadi saya nampak pergerakan begitu cepat dari segi kerajaan, dan saya yakin kerajaan akan terus membantu dari segi mungkin akan lebih spesifik ya, setiap industri akan lebih spesifik seperti ini. Saya tak lihat hanya ini saja yang akan kerajaan laksanakan. Kerajaan begitu prihatin, kerajaan begitu adapt begitu cepat. Jadi saya yakin selepas ini akan lagi ada package-package yang dapat membantu perusahaan ataupun usahawan-usahawan di Malaysia ini. Okey, terima kasih Nizam Razak atas masa yang diberikan. Menarik, semoga terus bertahan. Salam saya kepada rakan-rakan Monster dan terus berkarya untuk menghiburkan kami yang tinggal di rumah. Terus memberikan adegan-adegan baru Papa dan Pipi dan juga Bobo Boy untuk anak-anak kami, terus berhibur dengan mesej-mesej yang begitu positif ketika kami berhadapan dengan situasi yang begitu tertekan sekarang. Terima kasih Nizam Razak. Dan itu sahaja masa yang kita ada dalam slot agenda Awani dari World Trade Center Kuala Lumpur pada malam ini. Teruskan berhibur dengan klip video yang dihasilkan oleh Monster ataupun Monster Studio berkaitan dengan COVID-19 ini. Jangan lagi sangat Papa! Aduh, mana tisu tandas ni, oi? Tu pun dia. Tapi, kita mana guna tisu tandas, Papa? Kita kan guna paip je. Betul lah. Papa ni kan, janganlah beli barang yang kita tak perlu. Elakkan beli barangan yang tidak perlu. Beli secara berhemah.
jangan beli sampai penuh satu rumah. Hai, tisu tandas dah tak perlu. Tapi hand sanitizer masih diperlukan. Dah habis. Aduh, habislah. Macam mana kita nak basmi virus ni? Sabun kan ada. Guna sabun dan basuh tangan selama 20 saat. Macam ni. Ayam cuci tangan, gosok kiri kanan. Basuh dengan sabun. Cuci-cuci. Kita cuci tangan, gosok kiri kanan. Basuh dengan sabun. Cuci-cuci. Kita cuci tangan, gosok kiri kanan. Cuci sampai yakin ini bersih. Oh, baguslah boleh guna sabun. Jimat duit kebenaran. Jangan panik dan pilihlah barangan dengan bijak. Ha, macam ni lah bagus, Papa. Tenang. Kebenaran sentiasa tenang. Tempat yang tenang, jangan disangka tiada virus. Nepi? Kenapa kamu bawa si Pipi ni keluar? Berisiko untuk budak kecil dan orang tua. Dah, balik-balik. Nepi pun kena ikut balik. Nepi kan dah tua. Nepi muda lagi. Sweet 70. Apa kita nak buat ni, Papa? Bosanlah duduk rumah. Bosan? Kebenaran. Mana pernah bosan? Inilah masanya untuk kita luangkan masa bersama keluarga.